Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam #PMU Gemilang. So bersama kami di sini segmen Sudut Pandang. Yang seterusnya adalah seorang alumni dan juga merupakan seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Mekah. Welcoming Dr. Sufian. Terima kasih sudi hadir. Walaupun busy kan Dr. Boleh lah, insyaAllah. Kita kata bila kita cerita kerja sebagai pensyarah ni agak busy lah dengan kerja-kerja dari segi mengajar, dan of course kita kena terlibat dengan tugas-tugas sampingan tu semua. Betul. So Alhamdulillah, syukur. Specialnya kali ni kita dapat Dr. Sufian. Nak tangkap Dr. Sufian memang susah. Selain seorang doktor, lain sikit. Okay, so sebelum kita nak bergerak dengan lebih lanjut lagi, kita nak mendalami isu-isu yang akan kita bincangkan. Elok bagi untuk kita kenal dulu kan. Kata orang tak kenal maka tak cinta, tapi nak jatuh cinta tak boleh. Dr. Sufian dah berpunya dah kan, yang memang tak boleh lah. Boleh ke Dr. Sufian? Tak boleh dah. Tak boleh boleh. Okay, so kita kenal dulu. Dr. Sufian mungkin boleh share sikit Dr. Sufian ni asal dari mana, background pendidikan dan sebagainya. Okay, so saya kenalkan lah. Okay, nama saya Teknologis Dr. Muhammad Sufian Safwan bin Muhammad Basir. So, saya merupakan anak keempat daripada 5 adik-beradik. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Terengganu. So, saya ni orang Terengganu ni. Orang kata nampak muka, orang kata orang utara. So, utara tu datang daripada mana? Utara tu datang daripada mak ayah saya. So, mak saya orang Penang, ayah saya orang Perak. So, bila dia orang ni berkahwin tu, so dia orang ni macam biasalah, bila ayah saya ni seorang engineer, marine engineer, bekerja di Jabatan Laut. So dia terpaksa berpindah lah, banyak tempat dia merantau. So salah satunya di Kuala Terengganu tu sendiri. So di situlah saya dilahirkan. Anak Terengganu lah ni? Ya, betul. So sekarang ni, bila nak cerita tentang sekarang ni, kerja dari segi dari segi saya punya history saya lah. So daripada Terengganu tu saya berpindah ke Penang. So lepas ayah saya terpaksa ditukarkan ke Pulau Pinang, saya ditukarkan di Pulau Pinang, di mana waktu tu saya di sekolah menengah SMKA Al-Masyhur Laki. Seterusnya dipindahkan ke Selangor. So waktu tu saya mula pergi pada kerjaya yang melibatkan education yang melibatkan TVET lah. Itu saya masuk sekolah teknik, dan seterusnya saya sambung di Politeknik, dan seterusnya sampailah sekarang ni saya bekerja sebagai seorang pensyarah di Politeknik Mekah. Okay, so Dr. Sufian dah berapa lama di Politeknik Mekah? Okay, kalau nak kira setakat bulan November ni, saya ni dah masuk 5 tahun. 5 tahun tepat di Politeknik Mekah ni. Mula pada tahun 2019. So mula-mula kita peluang dapat masuk Politeknik ni, rasa seronok lah. Cuma bila dengar status perkataan Mekah tu, seram sikit kan. Dia nampak seram kat situ. Tapi bila kita dah duduk 5 tahun ni, rasa macam nak lekat je. Susah. Betul. Dengar tu pencet sini. Okay, so apa yang menyebabkan Dr. Sufian nak ke arah menjadi seorang pensyarah? Okay, kalau nak ceritakan sebenarnya, sebelum ni kalau saya cakap yang macam saya kata sebelum ni saya ni sekolah agama SMKA. So bila kita tengok pada SMKA ni, dia melibatkan ni lah, dia lebih pembelajaran dia, of course dia secara umum dia kita belajar tentang sains, matematik dan sebagainya, dan of course dia ada subjek-subjek seperti bahasa Arab, subjek yang wajib. So bila saya pergi ke arah bidang tu, dia tak mencetuskan minat pada saya. Benda tu benda yang bagus, kita belajar benda tu, minat dia belum ada. So waktu form 4 tu, so kita bila saya ditukarkan ke Selangor, so kita nak kena carilah sekolah baru tu. So waktu tu lah, bila kita kata sekolah teknik ni, dia hanya dibuka untuk form 4 dan form 5 lah. So bila saya apply tu, waktu tu lah saya tengok kat sini dia ada offer kejuruteraan. So waktu tu kita ada kejuruteraan ni, dia ada 3 kita kata umum dia, kejuruteraan elektrik, mekanikal dan awam. So dari situ bila kita tengok tentang kejuruteraan ni, saya pun pilih elektrik ni. Kenapa pilih elektrik? Sebab saya tengok dekat rumah saya tu, ada lampu, ada kipas. So nak belajar macam mana cara nak pasang lampu kipas, itu je pencetus dia. Tak ada kata nak belajar nak jadi doktor dan sebagainya, belum sampai tu lagi. Tak sampai lagi. Kita tengok macam lampu ni macam mana cara nak buat wiring lampu tu, itu saja. Itu saja menyebabkan Dr. Sufian ke arah. Ya, betul. Dia secara orang kata secara tak langsung lah, kita nak apply, kita nak pilih awam, mechanical, elektrik. So waktu tu ingat, nak buat sambungan, kita ambil lah elektrik. Tapi tu nampak tak awam tu kerja apa, mechanical kerja apa? Waktu tu secara jujur memang kita tak nampak. Kita lebih kepada memilih dulu apa bidang yang kita nak.
Kita nak mencuba lah, sebab kita bila benda yang kata melibatkan satu benda yang baru ni, kita tak boleh nak kata kita anggarkan suatu hari kita akan jadi apa. Betul. So kita mencuba dulu. Itulah kata try and error. Macam saya kata, saya pergi sekolah agama, saya mencuba. So dia pergi pada sekolah teknik pula, saya mencuba. Terus melekat lah kan. Ya, melekat. Baru nak jadi PU. Ustaz Sofian tu kan. Tu dah kata kalau jadi pencetus rumah dia ada PU sikit ni lah. Nampak muka dah macam PU dah Ada gaya. Okay, so memang electrical ni daripada rumah lah. Maksudnya ada tak contoh keluarga yang memang engineering punya bidang ke, ataupun saudara mara yang membawa juga dari segi ke arah belajar kat sekolah teknik ke? Oh ya, okey. Macam saya kata kat ini. Okey, kenapa saya pilih bidang engineering ni? Satu sebab ayah saya sendirilah, arwah ayah saya, di mana dia ni adalah marine engineer. So selalunya bila kita kata orang tua kita ni, bila dia balik rumah, dia akan cerita apa yang berlaku di pejabat dia. Dia cerita apa yang dia buat kerja dan sebagainya. Sebab tu saya jadi berminat bila saya tengok marine engineer. So betul, asas mula-mula yang saya nak pergi, sebenarnya saya nak pergi pada bidang marine engineer. Tapi waktu yang saya kata saya masuk sekolah teknik tu, tak ada pun pilihan untuk marine tu. So saya pun kata, okey, saya kata kat ayah saya kalau boleh saya nak join marine engineer ni. Tapi ayah dia kata, oh ni muda lagi ni, dia kena lasak ni, nampak macam tak lasak ni. So pergilah pada yang ni sikit kan. So waktu tu saya kata, okey, saya cubalah, saya pergi pada electrical. Dan kalau kita cerita, ayah saya of course dia marine engineer, dan of course saya ni anak keempat. So saya ada abang saya sendirilah. So abang kedua saya, dia sebenarnya dia ambil jurusan mechanical. Abang kedua dan ketiga, so dua-dua mechanical. So nak nampak lain sikit, kenalah pergi pada electrical tu kan. Lain sikit lah kan. Itu yang menyebabkan yang saya kata saya memilih kepada engineering itu sendirilah. Okay, so maksudnya hasil daripada keluarga ni sebenarnya yang membawa ke arah ke mana Dr. Sofian sekarang. Betul. Okay. Dr. Sofian merupakan alumni Politeknik Politeknik Merlimau. Ya, M juga. Politeknik Merlimau di Melaka. Dan mungkin kalau persepsi lah Dr. kalau Dr. Sofian, mungkin apa persepsi mula-mula lah kita masuk politeknik, ada tak terfikir mungkin kita akan sampai ke tahap tertinggi iaitu PhD? Dr. Sofian merupakan pemegang Dr. Falsafah. Jadi adakah terfikir pada waktu itu pelajar politeknik mampu pergi ke sejauh ini? Okey, tanggapan orang tentang politeknik pada waktu saya ni dulu kan, dia kata politeknik ni adalah pilihan yang kata pilihan terakhir lah. Sebab apa? Orang lebih kepada memilih untuk masuk matrik. Habis SPM, apa yang diorang target, diorang masuk matrik, diorang akan masuk kepada universiti awam lah. Tu macam kita kata politeknik ni menjadi pilihan yang orang kata seterusnya. Kalau tak dapat masuk matrik, barulah dia akan mula tengok pada politeknik dan sebagainya. Dan mungkin bukan rezeki saya waktu tu untuk saya dapat masuk matrik. So saya dapat tawaran masuk diploma kejuruteraan elektrik di Politeknik Merlimau Melaka tu sendirilah. So bila saya masuk tu, of course saya tak rasa pun down bila saya masuk pada politeknik. Sebab apa? Sebab saya dah daripada sekolah teknik, saya dah jatuh cinta pada kita kata bidang TVET ni sendiri, terutama kejuruteraan elektrik tu. So bila saya masuk politeknik tu, itulah saya kata permulaan kepada minat saya kepada engineering tu. Sebab daripada sekolah teknik tu kita akan mencuba. Ya, betul. Masuk pada politeknik ni, kita nampak minat kita. So dari situlah bila kita belajar lebih mendalam. Sebab kita tahu sistem politeknik, sistem TVET ni, dia lebih kepada teori, dia lebih kepada amali, dan yang kedua adalah theoretical tu sendiri. So bila saya masuk pada semester pertama ni, kami diajar tentang konsep wiring. Nak wiring macam saya kata awal-awal tadi, yang saya kata macam mana cara nak pasang lampu, macam mana nak pasang kipas dan sebagainya. Dari situ yang kita kata bila saya belajar tentang tu, benda tu jadi minat pada saya untuk teruskan kepada bidang elektrikal itu sendirilah. Jadi maksudnya memang masa masuk diploma di politeknik ni memang mohon elektrikal. Betul, memang saya elektrikal itu sendiri. So memang kita maklum dari segi pemakluman ataupun orang awam lah memang kita politeknik ni macam pilihan, boleh kata jadi pilihan terakhir. Walhal sebenarnya politeknik merupakan penyumbang utama dari segi keberhasilan TVET di negara kita. Jadi ini salah satu contoh nyata di depan anda semua bagaimana seorang alumni yang dulunya belajar diploma politeknik mampu berada tinggi mampu mencapai ijazah Dr. Falsafah di dalam negara kita.
Okay. Mungkin Dr. Sofian boleh sharekan sikit macam mana perjalanan educationnya. Macam mana actually, mungkin kita ramai tertanya kan, mungkin pelajar-pelajar kita ataupun viewers kita di luar sana tertanya, kalau aku masuk politeknik hari ni, bolehkah aku jadi pensyarah? Bolehkah aku dapat jadi doktor? Okey, Mungkin Syakir. boleh Dr. Sofian sharekan. So bila kita cerita tentang nak sampai ke level PhD ni, dia bukanlah satu jalan yang mudah lah. Tu terus terang saya cakap. Sebab saya bermula daripada politeknik itu sendiri. Ada orang bermula daripada matrik, ada yang masuk asasi dan sebagainya. So perjalanan dia orang mungkin kita nampak shortcut lah kita kata. Bila kita kata asasi itu sendiri, dia terus masuk pada universiti yang dia pilih tu. Macam politeknik ni, selepas tamat je politeknik, kita kena mohon pula untuk masuk universiti awam. So macam kes saya sendiri, lepas je sebab minat saya, bila saya masuk kepada politeknik, bila kita dah mendalam sedikit tentang bidang elektrik ni, kita dah jatuh cinta pada bidang elektrik tu. So dari situ saya kata, at the end, habis-habis saya macam cerita lah, at the end saya pegang title profesor tu sendiri. Itu niat saya. So niat saya, bila saya nak pergi pada profesor, of course nak jadi profesor ni kena ada jalan dia, akademik dia tu sendiri. So sebab tu lah, selepas habis saja politeknik, bila saya masuk politeknik tu 3 tahun saya belajar diploma kejuruteraan elektrik tu. So habis saja politeknik, saya sambung degree saya sarjana muda kejuruteraan di UTEM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So apa yang specialnya, macam UTEM ni, dia kategori adalah kita panggil Universiti M-Tun. So dia ada lebih kurang 5 Universiti M-Tun tu sendiri. So di mana bila keluaran politeknik ni di-recognize oleh Universiti M-Tun tu, di mana saya dapat transfer kredit. So maknanya kita belajar diploma di politeknik ni 3 tahun. Degree berapa? Untuk degree ni, kalau engineering, minimum dia mesti 4 tahun. Ya. Yang diiktiraf, kita cerita yang diiktiraf 4 tahun. So bila kita dapat transfer kredit tu, degree kita hanya 3 tahun saja. Jimat lagi. Dia jimat masa lagi. So sebenarnya yang kita kata yang pergi matrik setahun, lepas tu sambung ni semua, dia balik-balik pun beza dia sikit. Dia balik, dia akan balik lebih kurang. Betul. So bila saya sambung je tu, so 3 tahun belajar. So 3 tahun tu memang kita all out lah. Sebab konsep universiti ni berbeza sikit daripada politeknik. Walaupun kita kata dari segi M2 universiti ni, dia ada tawarkan sarjana muda, dia ada 2 jenis. Satu teknologi kejuruteraan, satu lagi kejuruteraan saja. So bila kita sebut teknologi kejuruteraan, dia kita kata rapat dengan politeknik. Manakala untuk kejuruteraan tu, dia bukan kata kita kata rapat, tapi dia punya konsep dia lebih kepada teori lah. So dia teknologi amali. Tapi bila kita kata kita nak mendalam satu bidang ni, sebab aim saya kata tadi, saya nak pergi lebih tinggi. So saya masuk kepada kejuruteraan. Ataupun orang, kata-kata orang engineering ni dia panggil sebagai pure engineering. Yes. Pure degree. So bila saya masuk je 3 tahun tu memang kita all out lah belajar. Dari situ baru kita nampak lah electrical engineering ni bukan sekadar wiring lampu dan kipas. Baru kita nampak betapa tinggi knowledge yang kita boleh dapat dari segi engineering tu. Bukan kita kata nak wiring lampu tu, macam mana nak calculate lampu tu, macam mana nak tahu dalam dia dari segi fizik dan sebagainya. So benda tu sangat mendalam lah degree ni. Tapi benda tu yang kita kata minat. Bila kita kata minat, susah macam mana pun kita akan cuba akan pergi. Dan Alhamdulillah lah, keluar politeknik pun dengan orang kata CGPA, kita kata anugerah ketua jabatan. Masuk degree pun at the end kita grad dengan first class degree. So habis first class degree, bila first class ni universiti akan contact kita. So dia akan kata, okay, awak ni first class degree, so awak nak sambung tak under master under universiti ni? Kita bagi beasiswa, scholarship, you continue your master in science kan, master by research dekat universiti dia. So saya pun apa lagi dah ada beasiswa, kita ambil peluang tu. So sambung pula master pula, master by research ni dia tak ada kita kata tahun dia 2 tahun grad dan sebagainya. Dia research ni, siap research, kita viva, kita present research kita, baru kita grad. Dan ada pelajar dia ambil masa selama 4 tahun, 5 tahun sebab toughness yang kita nak belajar master ni, sebab knowledge dia lebih. So tapi Alhamdulillah, kita kata rezeki dia, bila kita kata rajin tu, kita nak belajar ni rajin. Kita kata pandai tu, kita kata kita tolak tepi lah, nombor 2. Tapi kita kata belajar bila masuk peringkat master ni, dia kena rajin. Kalau kita kata degree, kalau kata degree tu dia kena, kita kata kena ada pandai tu. Tapi kalau kita masuk master PhD ni, dia kena rajin. Pandai tu semua orang pandai. Dan master ni semua orang pandai. So bila kita kata Syakir, kita kata bila master ni, so bila rajin dia, so 2 tahun saya habiskan master tu. Habis 2 tahun tu,
So dah habis master tu, kita mula dah rasa perasaan nak bekerja ni. Sebab umur dah sampai dah. Umur dah lebih kurang 26 tahun dah kan. Tengok kawan-kawan dah ada kerja kan. Kawan-kawan degree pun dah start kerja dah kahwin lagi semua kan. Kita single lagi ya. So kita pun kata okay, why not kita ni dulu, kita kerja dulu. Saya pun habis master ni, so saya pun apply lah dekat ni. Saya hantar resume. Sebab bila dah habis master ni, master by research ni orang lebih kepada nak pergi pada education lah. Dia kalau master ni dia ada 3 jenis, mixed mode, research dengan coursework. Coursework ni dia kerja industri lah. So bila kita kata research ni dia pergi pada education. So saya pun apply lah, saya hantar resume. Dan nak bertadikan saya hantar tu melekat dekat college community. Okay. So panggil interview. So dia pun kata okay, dia nak tawarkan satu program yang dikata title electric trade. So railway station tu kan, dia kata kita nak design slippers dan sebagainya. So dia jemput saya untuk jadi pensyarah sambilan dekat situ. So waktu tu dah memang rasa seronok lah kita nak jadi tu kan. So saya pun balik tu, pertama lah bila kita dapat satu benda ni, kita jumpa mak ayah nak. So saya tanya, saya konsult dengan mak ayah saya, macam mana? Cuma ayah saya cakap satu je, sebelum ni kata nak target dia nak pergi sampai profesor kan. So why not sambung je. Dia kata kalau tak dapat scholarship, sebab lepas saya habis master tu, UTEP offer lagi scholarship untuk sambung PhD pula. Tapi saya kata saya stop kat situ sebab kita ada konsep di mana bila kita duduk satu tempat tu terlampau lama, kita terlampau selesa. So saya rasa macam nak dapat PhD dekat UTEP ni, dengan research saya sekarang ni, saya rasa macam mungkin dia tak ada challenge. Dia bukan kata senang, tapi dia tak ada challenge kat saya. So saya nak kena cari satu tempat baru. So dari situlah yang saya kata why not continue dulu PhD. So sambunglah PhD. So saya sambung PhD saya di UniMed. Dan bila UniMed ni, kalau PhD ni dia macam 3 tahun saja saya dapat. Luar rezeki dia kat situ. GOT. Cuma untuk PhD ni, of course saya tak buat full time lah. Dia separuh full time, separuh dah kita jadi ni lah. Ni je. Sebab apa tau, bila saya sambung pada PhD, tahun pertama ni passion dia bila kita dulu buat research semua, dah dapat data daripada kajian eksperimental dan sebagainya. So benda tu dah siap awal. So supervisor kata dah siap awal. So supervisor saya recommend, why not pergi jadi pensyarah. So saya pun apply lah. Saya apply, time tu ada universiti swasta di Selangor. So dia offer untuk jadi pensyarah. So saya pun pergi interview. Waktu tu daripada Perlis ni, UniMed kan, pergi ke Selangor, drive hari sebelum tu. Esok pagi tu saya interview. Dia kata okay, kami nak terus lapor diri esok hari tu pula. Saya kata tak boleh lah. Saya pun expect interview tu hanya just interview, kita tunggu balik lah kan, balik tunggu kan. Tak dapat tak apa, saya sambung PhD saya kan dekat UniMed tu. Saya habiskan 3 tahun tu. Dia kata masuk terus esok. So saya pun rasa fikir. Kalau katalah sekarang ni challenge dia pekerjaan ni memang challenge lah. Lagi-lagi graduate yang kita kata PhD ni, bukan kita boleh bawa resume pergi satu-satu tempat, saya ada PhD tu dapat kerja. Susah. Kalau kata waktu saya diploma dulu, betul, kami keluar daripada Politeknik Merlimau tu, nak kata hampir semua dapat kerja. Tak kerja TMB, kerja mana-mana syarikat memang dia nak. Sebab dia tahu Politeknik ni nombor 1. Ya betul, Infineon dan sebagainya. So bila cerita tentang PhD, kita rasa takut dah. Kita ada ni, dah lah waktu saya kata UniMed ni, saya tak ada scholarship apa. Sebab saya tolak scholarship UTEM ni. So bila masuk ke UniMed ni, semua sendirilah. Sendiri tu pun based on duit yang saya simpan dengan, of course ayah saya bantu saya lah kalian tu. So saya kata saya kena independent dah. So saya kerja sebagai pensyarah. So jadilah pensyarah tu. Sambil-sambil tu saya habiskan PhD saya. So pagi jadi pensyarah, malam kita buat research, kita tulis thesis dan sebagainya. So lepas saya jadi pensyarah tu, dalam lebih kurang setahun lah Syakir. Lepas tu saya dapat offer pula untuk interview tu ni lah, yang kita kata SPP ni. So nak ditakdirkan pula dapat pula Politeknik ni jadi pensyarah. So of course macam apa-apa pun saya dapat benda tu, kita nak atau stay. Macam waktu tu keadaan saya nak stay. Sebab saya dah tahu dah dapat pula di muka ni, takut baik saya stay kan. Betul. Tapi bila saya kata saya dengar nasihat mak ayah saya, dia kata pergi lah masuk Politeknik ni. So saya pun pergilah ke Politeknik Mekah tu sendiri. So dari situlah dapat je masuk je Politeknik Mekah tu. Dalam tahun pertama tu habis PhD saya 3 tahun tu.
saya pun dah bergelar doktor dah dekat semasa saya di Politeknik tu. So lepas tu sekarang ni saya teruskan lah sebagai pensyarah di Politeknik. Dan masa kekal di sini Ya betul. sehingga pencet. Itu itu kita tengok sebab takut terlampau lama dia kata terlampau selesa. Itu alasan yang paling kuat sebenarnya. Kita tak nak selesa. Okey. Itu cerita berkenaan dengan pengalaman ataupun cara hidup yang pengalaman hidup yang telah dilalui oleh Dr. Sophian. Jadi boleh dijadikan sebagai iktibar, boleh lihat bagaimana sebenarnya nak menjadi seorang doktor. Prosesnya tidak mudah tetapi tidak mustahil. Okey. So, Dr. Sophian merupakan pensyarah di Jabatan Yuteran Elektrik. Mungkin kita nak tahu juga apa istimewa sangat Yuteran Elektrik ni. Kita akan sambung selepas